أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, adik-adik jemaah Pasar Masjid, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana di atas limpah kurnia Allah SWT malam ni kita sempat lagi untuk bersama untuk meneruskan perbincangan kita dari buku Maqasid Asy-Syariah. Tuan-tuan mata Allah SWT, macam biasa sebelum kita cerita pasal Maqasid Syariah dengan secara lebih terperinci, kita buat sedikit ulang kaji macam biasa. Apakah yang dimaksudkan dengan Maqasid Asy-Syariah? Maqasid Asy-Syariah bermaksud tujuan ataupun matlamat ataupun hikmah. Kenapa Allah SWT mewajibkan sesuatu kefarduan? Sebab contohnya kita tak lama lagi nak puasa. Masya-Allah. Tak lama lagi kita nak puasa. Dan kita tahu bahawa puasa itu memang wajib. Tidak ada orang yang menafikan kewajipan berpuasa. Sampai bulan Ramadan kita semua berpuasa. Sebab kita kata apa? Sebab ia adalah wajib. Wajib maksudnya kita kena buat. Kecuali kalau ada penguzuran lah. Tapi kalau kita tak buat, apa jadi? Tak buat berdosa. Itu kita tahu. Apa kesan daripada dosa? Allah Ta'ala campakkan kita dalam neraka Jahannam. Itu tentang hukum kita tahu. Cuma tak ramai orang tahu tentang maqasid ataupun rahsia di sebalik kefarduan hukum puasa sebagai contoh. Sebab tak banyak dibincangkan. Jadi kalau kita tengok maqasid puasa ni, kalau kita boleh nak puasa, insya-Allah sebulan je lagi tinggal, maka kita sentuh sedikit maqasid, apakah rahsia di sebalik kewajipan puasa. Dan cerita pasal puasa ni tuan-tuan, dia sepatutnya kita dah mula ceritalah sekarang ni. Sebab puasa ni, Ramadan ni bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi biasanya kalau benda-benda yang special ni, benda-benda yang istimewa, kita bukan cerita besok nak berlaku benda tu, hari ni kita cerita, tak. Kalau benda tu benda yang istimewa tuan-tuan, orang kata kalau nak nikah, nak kahwin lah, setahun tu kita dah cerita pasal kahwin kan. Kita dah cerita pasal kahwin, kita dah cerita pasal perancangan nak kahwin macam mana, persiapannya, belanjanya, kendurinya, siapa nak ajak. Semua kita dah bincang. Setahun sebelum tu kita dah bincang. Mungkin lebih lagi pada itu. Sebab apa? Sebab itu adalah hari yang special, hari yang istimewa bagi setiap orang yang nak berkahwin. Contohlah. Jadi sama jugalah kalau kita melihat puasa ataupun bulan Ramadan ini adalah satu yang sangat special, sangat istimewa bagi kita, maka kita kena cerita daripada awal supaya apa? Supaya kita boleh buat persediaan yang sebaiknya. Bukan besok nak puasa, besok nak puasa, okey. Kita pun mulalah cari makanan sikit, nak buat sahur, okey puasa habis. Tak. Kenapa? Kerana kita nak, kalau boleh tuan-tuan dan mata Allah SWT, kita nak supaya bulan Ramadan tahun ini jauh lebih baik daripada bulan Ramadan tahun-tahun lepas. Kalau kita boleh nak target bahawa kalau tahun lepas, contohlah kita tak sempat nak khatam Al-Quran sekali contohlah. Saya percaya ramai di kalangan kita yang khatam sekurang-kurangnya sekali. Katalah tak sempat tahun lepas dengan sebab-sebab tertentu, kesibukan dan sebagainya, kita tak sempat, maka tahun ni kita kena plan betul-betul, rancang betul-betul macam mana kita nak dapat sekurang-kurangnya sekali khatam sekurang-kurangnya. Dan kalau tahun lepas kita dah khatam sekali, cuba tahun ni sekali setengah contohnya, tambah.
biar ada peningkatan. Dan benda ini bukan boleh berlaku secara automatik, tuan-tuan. Dia kena ada perancangan. Ya. Sama juga dalam ibadah-ibadah lain. Solat tahajudnya, ya, kalau tahun-tahun lepas kita jarang-jarang dapat solat tahajud dalam bulan Ramadan, maka tahun ini kita kena rancang betul-betul. Nak rancang macam mana, tuan-tuan? Antaranya, kalau kita buat benda yang besar, kita kena ada latihan, tuan-tuan. Kena ada latihan. Macam orang main bola lah. Orang main bola dia tidak pergi terus main, tak, tuan-tuan. Hari-hari dia berlatih, berjam-jam lamanya untuk dapat maknanya untuk dapat satu skill yang sangat hebat, yang boleh mendapat kemenangan. Dia kena berlatih hari-hari. Dalam ibadah ni kita sama juga, tuan-tuan. Kita kena berlatih. Ya? Macam mana puasa nak berlatih? Puasa ni, tuan-tuan, kalau tahun lepas kita puasa, contohnya lah, sampai bulan Ramadan, satu Ramadan kita pun puasa habis, boleh, tak ada masalah. Tapi adalah lebih baik kalau kita buat persediaan lebih awal. Maksudnya apa dia? Maksudnya sebelum Ramadan datang, kita dah mula belajar dan berlatih untuk berpuasa. Contohnya Isnin, Khamis, itu latihan. Dia sebenarnya adalah bagus untuk kesihatan kita, supaya badan kita tak terkejut. Tiba-tiba kita makan, sup terus berhenti. Sebulan terus. Jadi terkejut kita punya maedah kita, perut kita terkejut. Dia tak bagus untuk kesihatan. Jadi biar kita berlatih dulu daripada awal, supaya apa? Supaya kita dapat puasa dengan lebih baik, contohnya. Begitu juga daripada sekarang ni, sepatutnya kita dah buat latihan untuk bersolat tahajud, contohnya. Mula bangun, tuan-tuan. Itu sebagai latihan supaya apa? Supaya bila sampai Ramadan, benda ni jadi senang, mudah. Dia momentum dah ada. Kita dah bawa tajak terus sampai bulan Ramadan. Sama je Quran kita baca sekarang ni, kan? Kalau bulan Ramadan kita boleh habis satu juzuk, kenapa tidak bulan Syaban? Dah masuk bulan Syaban ni? 1 Syaban malam Isyak. Kalau tak salah saya. Belum. Saya tak jadual dekat handphone dia kata 1 Syaban. Belum. Tapi tak pasti, ya. Okay, kalau dah masuk 1 Syaban, artinya kalau boleh, tuan-tuan, bulan ni, bulan Syaban ni, kita habis sekali khatam. Maknanya bila masuk bulan Ramadan, kita dah laju dah, tuan-tuan. Bukan kita orang kata baca satu juzuk, memadai dapat satu juzuk pun dah cukup. Memang itu sekurang-kurangnya, ya. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang sangat istimewa, yang mana disebutkan oleh Allah SWT dalam satu hadis qudsi, kullu amal ibn Adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi ni apa dia, tuan-tuan? Hadis yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dalam lafaz-lafaz yang dibuat oleh Nabi sendiri, tapi maknanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lafaz Nabi tak macam Al-Quran, ya. Al-Quran tu lafaz daripada Allah, yang makna juga daripada Allah. Tapi hadis qudsi ni lafaz daripada Nabi, tapi maknanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam hadis qudsi tentang puasa. Setiap amal anak Adam itu baginya, artinya ada pahala-pahala yang telah ditetapkan. Contohnya kalau kita buat amal soleh yang baik, Allah Ta'ala gandakan 10 kali. Kalau solat jemaah contohnya, kita dapat 27 kali. Ada dia punya ganjaran tertentu. Illa siyam, kata Allah SWT, kecuali puasa. Puasa ni special sebab apa? Wa innahu li, Allah Ta'ala kata puasa ni bagi aku, wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan berikan ganjaran pahala mengikut apa yang aku nak, aku suka. Maknanya pahala dia tidak ada had, tidak ada limit dia, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh bagi sampai 700 kali ganda, bahkan lebih daripada itu lagi. Kenapa? Kerana puasa ni sangat special, bagi Allah SWT. Kenapa dia special, tuan-tuan? Sebab puasa ni tidak macam ibadah-ibadah lain. Ibadah lain, kita solat, orang nampak kita solat. Kadang-kadang bila orang mula nampak solat kita, kadang-kadang boleh menyebabkan kita jadi tak ikhlas. Ada juga macam tu. Kita sedekah, derma pun sama juga. Ada orang tengok kita bersedekah, ada orang tengok kita derma. Apatah lagi hari ni sekarang, tuan-tuan, nak derma pun, nak buat kebajikan, semuanya ditayang-tayangkan. Bukan tak boleh, tuan-tuan, bukan tak boleh kita nak letakkan, kita nak pergi derma, kita nak letakkan dalam TikTok apa semua, tak ada masalah. Tetapi dia boleh mengganggu sebenarnya, dia boleh menyebabkan berlakunya rasa tidak ikhlas.
takut dibimbang. Kalau kita memang clear betul, kita rasa yakin betul kita boleh buat amalan kita walaupun tunjuk depan orang, tapi lillahi ta'ala, niatnya tak ada kan, bukan kerana nak kena puji, bukan kerana nak disanjung, bukan nak kerana dapat pangkat dan sebagainya, maka tidak mengapa. Kerana itu juga boleh mengajak orang ataupun menggalakkan orang lain buat benda yang baik. Itu bagus dari satu sudut. Tapi dari sudut yang lain, kadang-kadang dia bahaya. Ya, bahaya kadang-kadang bila kita mula buat baik, orang boleh puji, orang boleh bagi sanjungan, oh bagusnya ustaz, bagusnya, awak ni bagusnya, masya-Allah, kan, dermawannya. Jadi kita boleh rasa jiwa kita masuk, wah seronok juga kena puji ni. Maka lepas tu lagi banyak kita bagi. Bukan kerana Allah lah, tapi kerana sebab orang puji kita, maka sungguhlah kita buat benda-benda baik. Jadi itu kalau boleh dielakkan, lebih baik kita elakkan, kecuali kita yakin memang kita boleh selamat daripada perasaan riak dan sebagainya. Jadi puasa ni kelebihan dia tuan-tuan, dia adalah rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa rahsia? Sebab tak ada orang tahu tuan-tuan. Kadang-kadang datang buka puasa, masjid buka puasa, ramai orang datang. Semua puasa tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan semua puasa lah. Agak-agaknya kan. Tapi kalau ada yang datang tak puasa, tahu tak? Tak tahu tuan. Yang tahu siapa dia? Dia tahu empunya diri dan juga Allah Subhanahu Wa Taala, itu je yang tahu. Sebab dia rahsia tuan-tuan. Kita boleh makan tuan-tuan. Ya, kalau bukan kerana iman, sebab itulah puasa ni dia gambaran orang yang bertakwa kepada Allah Taala. Gambaran orang takwa macam mana tuan-tuan? Kita boleh makan, orang tak nampak, duduk dalam bilik. Ada makan, ada kopi, ada apa semua boleh buat, dia tak ada orang nampak. Kenapa tak buat? Sebab kita yakin semasa kita buat Allah Ta'ala sedang melihat kita. Kita tak buat tuan-tuan. Masuk bilik air dahaga kan, bulan puasa, boleh tak minum? Boleh. Tak ada orang pun nak larang kita. Anak-anak kecil puasa kan, tak tahulah, insyaAllah tak minum kan. Masuk bilik air, minum boleh. Boleh, keluar selamba je puasa kan. Biasa je. Contoh kan, boleh buat, boleh. Okay, kita boleh buat banyak benda. Kita orang baru kahwin je tuan-tuan. Sebab tu kalau nak kahwin tuan-tuan, yang orang muda lah, cuba elakkan kahwin bulan Ramadan tuan-tuan, dekat bulan Ramadan. Bahaya tuan-tuan bahaya. Takut tak terkawal, terlepas break tuan-tuan bahaya kadang-kadang. Ya, boleh buat, boleh, tak ada orang nampak. Dia berkahwin, dia dengan isteri dia kat rumah. Tak ada orang nampak. Hubungan suami isteri halal. Tapi kalau dia melakukan suatu hubungan yang intim semasa siang Ramadan, maka dosa besar. Tapi dia tinggal benda tu. Dia nak, bukan tak nak tuan. Nak sebab baru kahwin. Tengah panas dia orang kata kan. Tapi tak buat kenapa? Kerana dia tahu Allah sedang melihat dia. Ini gambaran kehebatan puasa dia tu. Dia tak buat kerana dia yakin Allah Ta'ala melihat dia. Jadi bila jadi puasa ni tuan-tuan, puasa ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung dia, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa ke atas kamu seperti mana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Kenapa? Supaya kamu bertakwa. Jadi antara maqasid syariahnya dalam puasa ini tuan-tuan, supaya kita ni bertakwa kepada Allah SWT. Kerana puasa ni sebenarnya salah satu kaedah, cara, jalan nak menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu ujiannya sangat hebat kan. Dalam puasa ni ujiannya sangat hebat sebab tak ada orang nampak, tak ada orang tahu ya. Jadi kita rahsia kita dengan Allah SWT saja. Di antaranya, selain daripada itu juga, ulama menyebutkan bahawa di antara maqasid ialah supaya kita apa? Supaya kita bersyukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Bila kita puasa penat, letih, dengan harapan bila kita penat, letih, kadang-kadang lapar kan, maka kita teringatlah orang-orang yang kurang bernasib baik, dan orang yang kadang-kadang tak boleh makan, makanan tak cukup, dan kadang-kadang ada bencana dan sebagainya. Maka kita ingat, bila kita ingat, maka kita bersyukur lebih lagi kepada Allah SWT. Dan juga dia akan memberikan kekuatan pada kita supaya apa? Supaya kita bantu orang yang memerlukan. Itu pun di antara maqasid ataupun hikmah yang ada di sebalik puasa. Selain daripada itu juga, maqasid juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa ni. Nabi kata apa dia? Sumu tasihhu. Rupa-rupanya tuan-tuan,
puasa ni walaupun pada zahir nampak payah, penat, letih, dahaga, tapi Nabi kata apa? Sumu, puasalah kamu, nescaya kamu akan sihat. Jadi kalau kita nak sihat, Nabi pesan kepada kita supaya apa? Supaya banyak-banyakkan berpuasa. Kenapa banyak puasa? Kerana kebanyakan penyakit puncanya adalah perut kita. Ya? Masa kita makan sedaplah. Masuk dalam mulut kunyah-kunyah telan. Bila telan dah jadi penyakit kadang-kadang. Banyak benda-benda yang boleh jadi penyakit dengan sebab makanan. Jadi bila kita kurang makan, maka kuranglah risiko penyakit. Jadi Nabi pesan sumu tasihhu. Kalau kita nak sihat, maka kita kena banyak-banyakkan berpuasa. Itu di antara hikmah-hikmahnya. Jadi untuk memahami maqasid syariah, itulah kita lihat bahawa ia adalah kita melihat kepada apa? Kepada hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang ada dalam setiap apa yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. So apa kebaikan dia? Bila kita faham maqasid syariah ni, bila kita faham setiap apa yang contoh puasa ni, bila kita tahu kebaikan dia, maka timbullah semangat untuk kita berpuasa dengan lebih bersungguh-sungguh. Oh, kita rasa penat, letih, tapi Nabi kata rupanya kita puasa sihat. Kita nak sihat tak? Kita nak sihat, maka kita berpuasa. Dapat pahala, alhamdulillah. Tambah ketakwaan, betul. Tapi dalam masa sama kita juga boleh dapat kesihatan lebih baik diberikan oleh Allah SWT. Asbabnya melalui puasa kita. Itu kehebatan dia. Baik tuan-tuan Allah SWT. Itu mukaddimahnya yang agak panjang sedikit sebab itulah bulan puasa ni. Okey. Baik, cerita tentang maqasid syariah ni dia ada 3 level tuan-tuan. Dia ada 3 level. Level yang pertama ialah disebutkan sebagai maqasid ad-daruriyat yang kita dah bincang, jadi kita sentuh sepintas lalu saja. Okey, maqasid ad-daruriyat. Maqasid ad-daruriyat ni perkara-perkara asas yang sangat-sangat perlukan perlindungan daripada Allah SWT. Macam mana Allah Ta'ala lindung 5 perkara? Apa 5 perkara ni? Agama, akidah. Allah Ta'ala lindung benda ni. Allah Ta'ala jaga dia supaya tidak semudah-mudahnya orang main-mainkan agama. Sebab itulah orang yang melakukan murtad ada hukuman tertentu. Hukum murtad tuan-tuan apa dia? Kalau sabit kesalahan boleh dibunuh, boleh dipancung tuan-tuan. Kalau ikut hukum dia, kalau sekali tidak bertaubat. Agama Allah Ta'ala jaga betul-betul. Itu yang asas nombor 1. Okey, yang keduanya nyawa. Nyawa ni pun satu benda yang sangat penting. Ada agama tak ada nyawa, ataupun tak boleh hidup dengan aman, asyik berbunuh-bunuhan, maka tak boleh hidup dengan aman juga manusia. Maka Allah Ta'ala letakkan undang-undang khusus untuk kes-kes yang melibatkan kematian, nak jaga nyawa manusia. Siapa yang membunuh orang lain dengan sengaja boleh dikenakan hukum membunuh, maka terjagalah nyawa manusia. Baik, nyawa dah terjaga, agama dah terjaga, akal pun penting. Ada agama boleh hidup tapi tak sioman, minum arak, mabuk sana mabuk sini, yang tak pukang sana, yang tak pukang sini, tak boleh juga. Maka Allah Ta'ala letakkan undang-undang jaga akal. Maka barang siapa yang minum arak, maka boleh dikenakan hukuman sehingga 80 kali rotan. Nak jaga akal manusia supaya manusia tak minum arak. Contohnya. Lepas apa dia? Lepas tu juga penting adalah keluarga. Maruah manusia jaga. Maka Allah SWT melarang melakukan zina. Orang melakukan zina boleh dikenakan hukuman sehingga 100 kali rotan. Kalau bukan berkahwin, dah kahwin boleh rejam sampai mati. Contohnya. Kemudian yang terakhirnya adalah harta. Harta ni pun sangat penting yang perlu dijaga. Perlu ada undang-undang khusus untuk jaga dia. Siapa mencuri, kena potong tangan tuan-tuan. Nampak zalim, potong tangan. Nisab dia cuma lebih kurang RM250. Nisab dia rubuk dinar, 1/4 dinar. Nisab dia bukan RM250 sahaja. Kalau orang mencuri dalam undang-undang Islam, sabit kesalahan, dia mencuri bukan kerana terpaksa, maka dikenakan hukuman potong tangan. Untuk apa tu? Untuk menjaga harta manusia, sebab nak cari harta ni payah. Nak dapat duit payah tuan-tuan. Nak perhabis duit senang. Nak dapat payah. Jadi Allah Ta'ala menilai harta manusia ni, lalu Allah Ta'ala letakkan undang-undang khusus untuk dia. Siapa mencuri harta orang lain ataupun ambil dengan cara yang tidak syar'i, yang tidak patut pada syariah, maka dia kalau dia masuk dalam kategori mencuri, maka boleh dipotong tangan dia. Okey, itu kategori yang pertama, dia panggil maqasid syariah.
ad-daruriyat al-khamsah. Benda ni asas yang mana kalau tak ada benda ni manusia tak boleh hidup dalam keadaan yang aman. Baik, kategori yang kedua tuan-tuan disebutkan sebagai ad-daruriyat al-hajiyat. Al-hajiyat ni lebih banyak kepada kelonggaran. Ya, kelonggaran tertentu ataupun dalam masa yang sama dia gambaran kepada rahmah Allah SWT, kasih sayang Allah Ta'ala. Okey? Hajiat. Jadi hajiat ni benda-benda yang penting, perlu kepada manusia tapi tidak sampai tahapnya macam yang kita sebut tadi. Mana boleh hidup, boleh berjalan, boleh aman kehidupan dia, kehidupan manusia semua boleh aman. Mana kalau tidak ada pun yang hajiat ni tidak ada masalah. Dia cuma memudahkan kehidupan manusia. Sebagai contoh apa dia tuan-tuan? Contohnya solat. Solat wajib tuan-tuan, solat wajib. Tapi bagi orang yang haid tak wajib kan? Maka itu dibenarkan. Dan orang yang haid juga tidak diwajibkan untuk qada. Maka itu dikira sebagai satu kelonggaran. Ya, kalau tidak macam mana? Susahlah orang-orang yang perempuan orang perempuan yang haid kadang-kadang sampai 4-15 hari sebulan, mana dia kena qada pula dia punya solat dia, maka ia menyusahkan, maka Allah angkat sesuatu yang dah menyusahkan orang perempuan, dan orang perempuan tak perlu nak qada. Itu tanda rahmah Allah Ta'ala kepada kita. Sama juga bulan puasa. Jangan bulan puasa ni tuan-tuan, kalau sekiranya orang tua yang tak mampu untuk berpuasa, Allah Ta'ala tak paksa dia puasa kalau dia tak mampu. Ya, dia boleh berbuka puasa, dia puasa setakat dia mampu. Kalau dia tak mampu lagi, dia tak larat, dia puasa sekali hari penat tak boleh, nak pensan kalau dia puasa terus. So boleh buka puasa, boleh buka puasa. Itu tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Dia bagi rukhsah, dia bagikan kelonggaran. Kita bermusafir, tak kisahlah naik kapal terbang ke, naik apa benda pun, boleh kita tidak berpuasa, tidak ada masalah. Daripada sini pergi Kota Baru, berapa minit? Setengah jam contohnya, naik kapal terbang contohnya setengah jam 40 minit. Penat tak? Tak penat pun. Susah? Tak susah pun. Tapi oleh kerana ianya berlaku, perjalanan kita itu, pemusafiran kita itu berlaku dalam bulan Ramadan, maka kita boleh atau dibenarkan untuk tidak berpuasa. Tapi jangan makan depan orang pula, kena tangkap tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kata bermusafir, tiba-tiba pergi dekat KFC, dekat airport, makan, boleh kena tangkap. Alasan saya bermusafir tidak boleh diterima. Sebab ditangkap tuan-tuan bukan apa? Ditangkap kerana makan di siang hari di bulan Ramadan. Ditangkap sebab tu. Kesalahan dia bukan tak puasa. Sebab musafir tu, itu masalah lain. Nak makan pergilah menyuruh, tak apa, tak berdosa pun. Tapi tak boleh makan di khalayak ramai, sama ada di lelaki ke perempuan, tak boleh makan pada siang hari di bulan Ramadan secara terang-terangan, kerana itu adalah satu kesalahan. Okey? Jadi kalau alasan dia tak puasa, dia haid, itu alasan lain. Tapi makan dalam bulan puasa siang hari tak boleh mengikut undang-undang yang ada sekarang ni. So boleh ditangkap, boleh didenda, boleh dia kena bayar denda dan sebagainya. Okey? Baik, ada kelonggaran tuan-tuan. Cuma itu dah sudut hukum fiqahnya. Cuma kita ni tuan-tuan jangan hanya bergantung kepada hukum fiqah. Kalau hukum fiqah, orang lelaki aurat dia apa dia tuan-tuan? Orang lelaki aurat dia pusat dengan lutut je. Itu aurat Boleh tak kita datang solat tak pakai baju tuan-tuan? Boleh, sah 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 solat kita. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab apa? Adab. Dia ada dari sudut adab ni, ada juga hukum ni, ada hukum dari sudut adabnya. Dia ada hukum dari sudut tasawufnya. Dia ada hukum dari sudut akhlaknya. Jadi kita tidak boleh ambil satu hukum fiqah sahaja. Fiqah betul. Okey? Gitu dia. Baik, kemudian contoh itu juga. Ada perkara haram. Perkara haram tak boleh buat. Buat berdosa. Tapi ada masa dan ketikanya buat benda haram itu tidak dianggap berdosa. Contoh tuan-tuan, zina. Apa hukum zina? Zina haram kan? Dosa besar. Tapi kalau sekiranya ada seseorang yang dipaksa ataupun terpaksa melakukan zina untuk hidup. Contoh, ini berlaku di zaman Sayyidina Umar. Jadi orang perempuan ni
Dia lapar tuan-tuan. Dia pergi minta makanan kat orang tu, orang tak bagi, pergi kat sini tak bagi. Letih dah, dia memang dekat dalam pensan dah. Lapar sangat, dahaga sangat. Semua orang tak nak bagi makanan sebab makanan payah pada masa tu. Tiba-tiba jumpalah seorang lelaki ni. Ya? Dia pun seorang lelaki ni minta makanan. Dia kata dia ada susu kambing. So dia kata boleh. Orang lelaki kita kata boleh, saya bagi. Tapi syaratnya kamu mesti berzina dengan aku dulu kata dia. Berlaku tuan-tuan Ini zaman saya dan Umar berlaku. Jadi perempuan tu kata baiklah, tak apalah kamu sebab aku kalau tak makan memang aku mungkin mati sebab tu. Kalau tak minum susu ni mungkin aku mati. Maka dia berzina tuan. Jadi perempuan tu berzina dengan lelaki tersebut, maka kes ni dibawa kepada Sayyidina Umar. Ya, bila bawa kes ni kepada Sayyidina Umar lepaskan dia. Tidak dikenakan hukuman, maknanya hudud lah. Hudud tak dikenakan hukuman. Kalau sepatutnya dikahwin, maksudnya sepatutnya dia kena rejam sampai mati tuan-tuan sebab berzina. Tapi oleh kerana keadaan dia terpaksa, dia tidak ada pilihan. Kalau dia tak minum susu yang diberikan oleh lelaki tersebut, maka dia mungkin akan mati. Maka pada ketika itu dianggap sebagai berada dalam keadaan darurat. Ad-darurat tubihul mahdurat. Dalam satu kaedah syarak, maknanya kalau kita berada dalam keadaan yang terpaksa buat benda yang kita sepatutnya tak nak buat. Kalau dalam keadaan biasa kita tak buat. Wanita tersebut kalau dalam keadaan biasa dia tidak akan berzina. Dia pun takut Allah. Dia seorang yang bertakwa. Ya? Tetapi kenapa dia buat? Kerana kalau dia tak buat, dia boleh menyebabkan kematian dengan sebab dia tak minum susu tu, maka tidak ada pilihan, maka dia buat. Maka tidak dikenakan hukuman, bahkan tidak berdosa. Sebab itulah dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan rufi'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 perkara yang mana kalau kita buat dalam keadaan 3 perkara ini, maka kita tidak dikenakan apa-apa hukuman ataupun tidak dikenakan sebarang dosa. Al-khata' pertamanya buat benda secara tersilap, tak sengaja buat. Hatta kalau membunuh orang pun sekali tuan-tuan, kalau tak sengaja tak berdosa. Contohnya kita bawa kereta, drive kereta sangat-sangat cermat, ikut mana speed limit, contohnya tiba-tiba ada orang melintas, kita tak nampak, langgar, mati dia, berdosa tak? Tak berdosa sebab kita tak sengaja. Ataupun ulama membuat contoh macam ni, orang pergi memburu rusa dekat dalam hutan. Dia pergi 2 orang. Tiba-tiba seorang tu hilang. Kawan dia pergi 2 orang, dulu sama ada senapang. Seorang tu tiba-tiba hilang. Sakit perut sebab dia tak bagi tahu kawan dia. Okey. Lepas tu hilang, dia pun cari tak jumpa. Tiba-tiba dia nampak macam rusa gerak-gerak nampak macam tanda rusa gerak-gerak. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, pam tembak. Kena siapa? Tengok-tengok dia nak pergi sembelih, tengok kawan dia tuan-tuan. Berdosa tak? Tak berdosa. Kena hukum tak? Tak kena hukum tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia tidak ada niat untuk membunuh. Maka pada ketika itu, tapi orang tu mati tak? Orang tu mati. Ada tak kena apa-apa hukuman? Kena, tetapi bukan hukuman qisas. Dia tidak boleh dikenakan hukuman bunuh kerana dia tak sengaja membunuh. Tetapi ada tak hukuman? Ada. Apa dia hukuman? Kena denda, bayar diat oleh undang-undang Islam. Dan inilah antara perkara yang pernah disuarakan ditetapkan oleh Yang di-Pertuan Agong dululah beberapa tahun yang lepas. Baginda menyarankan supaya apa? Supaya diperkenalkan undang-undang diat. Undang-undang diat. Maksudnya contoh tuan-tuan, kalau kita drive dengan cuai lah khususnya, bawa kereta cuai, langgar orang mati, maka kalau ikut undang-undang Islam kena bayar diat. Apa denda dia? Denda dia kalau ikut dalam undang-undang Islam kena bayar sebanyak 100 ekor unta. Maksudnya apa dia? Maksudnya kalau kita langgar walaupun tak sengaja, dosa tak ada. Hukuman qisas, hukum bunuh pun tak ada. Tapi orang tu mati tak? Orang tu mati. Bila mati apa kesan dia? Kesan dia kalau dia tu ayah yang bekerja cari nafkah untuk anak isteri dia, maka hilanglah mata pencarian, sumber pencarian. Susah tak anak dia? Susah tak isteri dia? Susah. Maka Islam datang bawa satu kaedah penyelesaian. Kamu walaupun tak sengaja tapi kamu menyebabkan kematian, kamu kena bayar
Tapi kalau dalam kes pembunuhan dia panggil qatlul khata, dia bersama-sama dengan keluarga dia kena bayar diat sebanyak 100 ekor unta, atau bersamaan dengan Malaysia ni lebih kurang 1,5 juta tuan-tuan. Lebih kurang lah. Kalau unta tu harga 5,000 lah contohnya lah. Nak berapa ribu kan unta? 8. Kalau 8,000 seekor unta, maknanya 800,000 lah tuan-tuan, dekat 1 juta. Kan? Jadi kalau seorang isteri kematian suami dia kena langgar kat kereta, tiba-tiba dapat 800,000, seronok tak? Seronok tuan-tuan. Lepas tu terus boleh kahwin. Kan? Duit jadi janda kaya tuan-tuan. Memberikan kelegaan lah pada dia. Walaupun dia tak maknanya dia tak happy lah, sedih lah. Tapi orang sedih ni tuan-tuan sebab kehilangan. Bila dah hilang, dapat ganti duit 800,000 yang suami dia tak pernah sepanjang hidup boleh dapat banyak tu. So dia akan hilang lah dia punya kesedihan tu. Walaupun tak keseluruhannya hilang, tapi dia akan boleh meredakan kemarahan dia, kesedihan dia dan kesusahan dia. Ini hikmah dia. Ini hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi kalau boleh dapat kat Malaysia ni, kalau dapat diperkenalkan undang-undang qisas, undang-undang diat ini sangat bagus sebab dia memberi manfaat kepada semua. Baik, tuan-tuan. Jadi kita sebutkan tadi asas yang pertama daruriyat khamsah, 5 perkara yang asas. Yang keduanya perkara yang bentuk hajiat. Hajiatnya benda yang menyusahkan. Kalau menyusahkan, Allah Ta'ala angkat kesusahan tersebut. Jadi sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kita perlu memudahkan, yassiru wala tu'assiru. Nabi suruh kita membuat benda yang senang, jangan memayah-mayahkan. Sebab tu dalam Islam pun tak ada benda yang susah sebenarnya. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah kepada kita, tak ada benda yang kita tak boleh buat. Contoh ambil puasa, susah. Tapi budak-budak, anak-anak kita ni umur 4-5 tahun dah boleh puasa. Susah tak? Tak susah. Yang menjadikan susah itu kenapa? Kerana tidak ada keyakinan dalam diri kita tentang hukum Allah Ta'ala. Yakin kita pada Allah kurang, ketakutan kita pada azab Allah Ta'ala kurang, iman kita lemah. Itu menyebabkan kita berat untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian selain daripada itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk memudahkan kehidupan kita juga dalam masuk juga dalam hajiat ini, perkara-perkara yang diperlukan oleh manusia, Allah SWT mengharuskan jual beli tuan-tuan. Maknanya kita boleh berjual dan beli. Sebab manusia ni Allah Ta'ala Maha mengetahui, manusia ni dia perlu benda, banyak benda dalam kehidupan dia. Orang ada duit, dia nak makan, banyak duit juta-juta. Tapi kalau tak boleh jual beli, macam mana nak buat? Nak beli beras, tak ada orang nak jual, tak boleh, haram jual beli, contohnya lah. Dia nak makan macam mana, duit banyak, tapi tak boleh nak beli beras haram jual beli, contohnya. Jadi dia nak makan, akhirnya apa jadi? Rompak lah. Contoh nak beli, orang tak ada duit, tapi dia nak makan, nak hidup, dia rompak. Jadi susah tak? Susah. Jadi Allah Ta'ala angkat kesusahan tersebut, maka Allah Ta'ala membenarkan jual beli. Okay? Rumah, ada orang ada duit, boleh beli rumah. Tapi ada orang yang tak ada duit, nak beli rumah tapi nak tempat tinggal juga. So macam mana? Allah Ta'ala buka lagi jalan. Tak apa, tak payah beli, boleh sewa. Sewa pun dibenarkan dalam Islam. Untuk apa tu? Untuk memudahkan manusia. Boleh sewa pula. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik, kadang-kadang kita ada harta, kita sayang pada harta kita ada emas lah, tak banyak lah, 1 kilo. 1 kilo banyak ke? 1 kilo dia kurang 250,000 10 juta. Kita sayang nak jual. Kalau jual dah mungkin nak beli dan dapat harga yang sama, maka kita boleh gadaikan ar-rahnu contohnya. Itu pun undang-undang Islam, hukum Allah Ta'ala untuk apa tu? Untuk memudahkan kehidupan kita. Tapi kalau tak ada ni, boleh tak? Boleh hidup. Boleh hidup lagi, boleh hidup. Ada lah cara dia, cari dia jalan dia, tapi tidak sampai peringkat daruriyat al-khamsah. Jadi ini semua hukum yang disebutkan sebagai hajiat. Okey, benda-benda yang perlu yang diperlukan oleh manusia untuk memudahkan kehidupan manusia dan mengangkat segala bentuk kepayahan kepada umat manusia. Baik. Yang ketiga, level yang ketiga yang paling rendah sekali dipanggil maqasid at-tahsiniyah. At-tahsiniyah ni bukan maksudnya kita letak level rendah tu maknanya dia tak penting. Dia penting juga,
tetapi level dia tak sama macam di atas tadi. Yang atas tadi kalau tak ada dia, contohnya bunuh tak dilarang. Susah tak kehidupan ni susah. Ada orang sikit-sikit bunuh. Jadi payah contoh. Tapi dalam tahsiniyah ni benda-benda yang benda wajib juga. Tapi level wajib tak sama. Benda kadang-kadang ada benda yang diharamkan tapi haram tu tak sama. Ya? Sebab kita contoh macam dalam tahsiniyah ni, dalam tahsiniyah ni benda-benda yang contoh berkaitan dengan akhlak. Bercakap benar. Ni panggil tahsiniyah. Bercakap benar apa hukum dia? Wajib. Menipu berdosa, tapi dosa dia tak sama macam dosa bunuh yang atas tadi. Dia masih lagi mafasad tapi dipanggil tahsiniyah. Yang mana kalau kita ada ni lagi cantik, lagi comel lah maksudnya. Dah selamat semua sekali, akidah pun dah ada, iman ada, kan, mani maruah pun dijaga, nyawa dijaga, akal dijaga, semua dijaga. Kemudian kemudahan hidup okey semua. Kemudian masa sama ada akhlak yang baik. Cantik nampak. Kan? Tapi kalau dia tak ada akhlak pun boleh hidup. Orang menipu je, kerja dia menipu je, boleh hidup dia. Dia menyusahkan orang, menyusahkan orang ni. Yang kena tipu je lah. Yang tak banyak dia, kesusahan dia tak banyak. Berbanding dengan kes bunuh. Contoh kes yang murtad, itu lagi besar, minum arak dan sebagainya. Akhlak contohnya. Boleh hidup tetapi tak cantik lah. Contohnya kita yang lain baik semua. Tapi satu bab ni, mulut celupar. Yang lain bagus, semua bagus, tolong orang bagus, solat tahajud bagus, tapi suka mengumpat, suka bawa fitnah. Cantik? Tak cantik Yang lain comel dah, lawa belakang, cantik lah. Bahkan orang yang begini, ini ada kes di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat datang tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni sangat hebat ibadat dia, sangat hebat. Malam bangun tahajud, solat malam, siang puasa, tapi mulut dia celupar. Kerja mengumpat je. Memang tak boleh lah. Tak mengumpat ni makna demam lah, so istilahnya. Kena mengumpat hari-hari. Ada je tak siap ni kan. Contohnya. Okey? Ya tuan-tuan. Waktu Isya dah masuk, kita berehat sebentar. Beri laluan kepada azan. Kita sambung sikit insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi tuan-tuan. Baik. Tadi kita sebutkan tadi bahawa dalam maqasid syariah ini ada 3 level. Level pertama dipanggil daruriyat al-khamsah, benda yang sangat penting. Ya. Yang keduanya dipanggil tahsiniyah, benda yang mencantikkan. Ya. Yang kedua adalah hajiyat, benda yang diperlukan oleh manusia supaya kehidupan dia lebih mudah. Okey. Kemudian yang ketiganya disebutkan sebagai tahsiniyah, benda yang menyempurnakan. Jadi menyempurnakan tidak bermaksud benda itu tidak wajib. Contohnya cakap akhlak, ya, bercakap benar, wajib cakap benar, wajib. Menipu dosa. Ya, tak ada istilah orang kata tipu sunat, tuan-tuan. Ini istilah lama-lama, tipu sunat. Tak ada tipu sunat, tuan-tuan. Cuma ada perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita berbohong, macam mana yang pernah kita sebutkan, ya. Berbohong macam mana, tuan-tuan? Berbohong tapi bukan untuk tujuan peribadi. Ya? Berbohong untuk antaranya ialah untuk mendamaikan di antara dua pihak yang bermusuhan. Boleh, itu dibenarkan. Tapi bukanlah namanya tipu sunat, tapi tipu yang diharuskan. Ya? Tipu yang diharuskan. Artinya patutnya berdosa, tapi tak berdosa. Tak berdosa sebab tujuan kita, niat kita adalah untuk kebaikan, untuk berdamai. Ya, sebab kadang-kadang bila orang berkelahi ni, tuan-tuan, dia payah nak berbincang. Tak boleh payah orang nak minta maaf. Ya, sebab itulah kalau kita dapat meminta maaf dengan sahabat kita yang kita buat salah, ataupun lebih baik kadang-kadang orang buat salah dengan kita pergi minta maaf dengan dia, lagi cantik, tuan-tuan. Payah nak buat. Ya, tapi kalau kita boleh buat, menangislah syaitan, tuan-tuan. Ya. Syaitan sangat benci kalau kita bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Ya? Baik. Jadi bermusuhan itu tidak baguslah. Ya, baik. Jadi akhlak, saya berkaitan dengan akhlak ni, tuan-tuan. Bercakap benar adalah seperti yang kita jelaskan tadi, untuk mendamaikan di antara dua pihak yang bermusuhan boleh. Artinya kita pergi kepada A ni berkelahi dengan B. Kita kata A, okey, B minta maaf, dia buat silap. Padahal tak pun. B tak cakap apa-apa benda pun. Cuma kita cakap B tadi saya jumpa dia, buat cerita lah, mereka lah, dia punya skrip dia. Okey, saya jumpa dia tadi, dia menyesal dengan apa yang dia cakap kat kamu, dia minta maaf sangat-sangat. Dia nak jumpa tapi tak ada masa. Dia wakilkan saya untuk cakap dengan awak, minta maaf. Contoh, cakap dengan A. Kemudian jumpa pula dengan B. B pun cakap, oh saya tadi jumpa dengan A cakap minta maaf. Okey, A pun dia pun bersalah sangat, dia menyesal sangat apa yang dia buat, dia pun minta maaf. Jadi dua-dua tu menyangka bahawa kedua-dua pihak telah pun memaafkan atau meminta maaf bagi pihak yang lain. Okey, jadi apa yang berlaku? Bila satu hari A jumpa dengan B, jumpa B, senyum-senyumlah dia. Senyum-senyum sebab apa? Sebab dia disangkakan orang yang A tadi dah minta maaf dengan B pun rasa dia, yang A pun dah minta maaf dengan dia, maka dia pun berdamai dengan sebab tipu yang kita buat tadi. Maka itu diharuskan. Tapi bukan tipu sunat, tuan-tuan. Itu diharuskan. Untuk apa? Untuk tujuan kebaikan, mendamaikan di antara dua pihak yang bermusuhan, yang berkelahi. Baik. Jadi itu juga adalah dianggap sebagai perkara yang tahsiniyah, yang mempercantik, memperindahkan akhlak kita. Bercakap benar ni sangat penting, tuan-tuan. Bahkan bercakap benar itu adalah wajib. Berdusta itu adalah salah satu daripada sifat al-munafiqin. Seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi SAW, ayatul munafiqin thalathah. Tanda orang munafik ini ada 3. Antaranya idza hadatha kadzaba. Tanda. Nak kenal orang munafik, antaranya tak semesti dia tu munafik lah, tapi tanda. Kalau ada tanda-tanda ini, maka dia mungkin bukan boleh kata kamu munafik, tak boleh lah.
Tapi kita katakanlah ada orang suka berbohong, bercakap menipu, okey, maka kita boleh kata pada kamu ini sudah ada tanda-tanda orang munafik. Lain tuan-tuan Lain kita kata awak ni munafik. Tak, awak belum munafik lagi. Tapi tanda munafik dah ada pada diri kamu. Sebab apa? Kamu ni asyik berbohong je kerja dia. Jadi berbohong ni haram. Haram tuan-tuan. Bercakap benar itu adalah wajib, berbohong adalah salah. Tapi dia punya level dia, kedudukan dia, haram itu tidak sama dengan haram yang tadi. Tak sama dengan haram membunuh. Tidak sama dengan haram berzina. Sebab ini dia panggil tahsiniyah. Kalau kita buat cakap benar, maka dia akan cantiklah akhlak kita, akhlak cantiklah peribadi kita. Orang pun akan respect, akan hormat dekat kita kalau kita bercakap benar. Contohnya itu dianggap sebagai maqasid at-tahsiniyah. Maksud maqasid tahsiniyah ni lebih kepada menyempurnakan kehidupan kita, menyempurnakan akhlak kita sebagai seorang Islam. Maka itu dipanggil maqasid at-tahsiniyah. Baik, selain daripada itu juga contoh adab makan. Adab makan ni tidak wajib tuan-tuan. Makan tak wajib bismillah, berdosa tak berdosa. Tapi kalau makan wajib bismillah, baik tak? Baik, cantik nampak akhlak ni. Kalau orang kata, kalau kita nampak anak muda, kita ada anak perempuan dekat rumah, nampak oh bagus beradab, budak muda ni cantik, baca bismillah. Makan tangan kiri okey tak tuan-tuan? Berdosa tak? Berdosa. Makan tangan kiri tak berdosa. Tapi kalau kita nak ambil orang lelaki, nampak budak-budak lelaki makan tangan kiri, agak-agak nak ambil jadi menantu tak? Mungkin tak. Sebab akhlak tak bagus. Berdosa, dia tak dosa. Tapi akhlaknya tak comel. Contohnya. Begitu juga perkara yang diharamkan, perkara yang diharamkan, tetapi dia tidak sama macam pengharaman benda-benda yang kita sebutkan sebelum ini. Contohnya najis. Najis haram tak? Najis haram. Tapi pijak najis mati tak? Pijak najis tak mati. Tapi kalau kita bawa benda najis berata-rata, cantik tak? Tak cantik. Dia bau busuk dan sebagainya, mengganggu orang-orang sekeliling. Tapi tak adalah sampai bahayanya sampai macam kes bunuh. Contoh dia haram, masih tetap haram contohnya. Jadi di antara contoh-contoh lah. Begitu juga orang yang makan terlalu banyak, sebenarnya dia menjanggahi akhlak. Tak bagus makan terlalu banyak ni, bukan makan banyak makan banyak okey lagi, makan terlalu banyak sampai nak bernafas pun tak boleh tuan-tuan. Ini bahaya. Seperti mana saya jelaskan tadi, makan ini adalah punca kepada kebanyakan penyakit darah tinggi, jantung, kecil manis. Boleh katakan rata-rata penyakit ni datangnya daripada makanan. Sebab itulah Nabi kata di awal tadi kita sebutkan sumu taslihu, antara nak jaga, nak kontrol makan untuk dapat kesihatan yang lebih baik adalah dengan cara kita berpuasa. Dan Nabi juga ajar kita kaedah makan macam mana tuan-tuan. Dalam satu hadis Nabi kata, nahnu qaumun la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nashba'. Ini biasa. Ini adalah tips pemakanan tuan-tuan. Tips pemakanan, tips kesihatan, tips diet sebenarnya. Kalau kita boleh jaga ni, sebenarnya kita telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh ikut ni, semua orang slim-slim tuan-tuan. Hari ni tak slim sebab apa? Sebab kita langgar sunnah. Langgar sunnah. Sunnah kata apa dia? Kami adalah kaum yang mana kami tak akan makan kecuali bila kami lapar. Kita satu hari berapa kali makan? 6 kali tuan-tuan makan. Ini bercanggah dengan sunnah. Bukan haram. Dia tak haram. Tetapi menyanggahi sunnah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak sihat, makanlah ikut cara Nabi SAW. Makan bila lapar, dan bila makan janganlah sampai kenyang. Cukup untuk menghilangkan rasa lapar. Itu kaedah dan cara macam mana kita nak jaga kesihatan kita, insya-Allah tuan-tuan. Baik, itu saja tuan-tuan. Teruskan kita untuk malam ni, mudah-mudahan ada kebaikannya. Yang baik kepada Allah SWT yang Maha Kurang, Allah Maha Tinggi, dan banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.